Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak masuk bab 6.3 ya, iaitu jenis penjana elektrik. Okey, jenis penjana elektrik ni ada 6 jenis. Yang pertamanya ialah penjana terma. Yang kedua ialah penjana hidroelektrik. Yang ketiga adalah penjana nuklear. Yang keempat ialah penjana biogeosim. Yang kelima ialah penjana solar. Dan yang keenam adalah penjana angin. Okey, so kita akan bincangkan dari sudut perubahan tenaga setiap penjana dan juga mekanisme. Okey, kita masuk pada penjana yang pertama, iaitu penjana terma. Okey, penjana terma menggunakan sumber tenaga bahan api. Okey, mekanisme penjana terma ialah bermula dengan pembakaran bahan api di sini. Okey, bahan api dia. Kemudian menghasilkan tenaga kimia. Okey. Pembakaran bahan api tadi akan mendidihkan air menjadi steam. Okey, so tenaga yang berubah ialah daripada tenaga kimia kepada tenaga haba. Okey. Mekanisme yang seterusnya, apabila air dididihkan dan berubah menjadi steam, steam tadi akan memutarkan turbin. Turbin ni adalah seperti bilah kipas lah. Okey. Kemudian apabila turbin diputarkan, mekanismenya ialah tenaga yang dihasilkan, perubahan tenaganya ialah tenaga kinetik. Akhir sekali, mekanisme yang terakhir, penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okay. So, perubahan tenaga yang terakhir adalah tenaga elektrik. Sini ya. Kita masuk kepada penjana yang kedua, iaitu penjana hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga air. Okey. So, perubahan tenaga yang berlaku di sini apabila mekanisme yang pertama, air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Tenaga yang pertama ialah tenaga keupayaan graviti. Mekanisme yang kedua, air mengalir dari aras tinggi ke aras rendah. Tenaga berubah di sini adalah tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Sebab air mengalir daripada aras tinggi ke aras rendah. Okey, aras tinggi ke aras rendah. So, tenaga di sini adalah tenaga kinetik, iaitu pergerakan air. Okey, apabila air mengalir, dia akan memutarkan turbin. Okey, aliran air tadi akan memutarkan turbin. Akhir sekali penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, dia punya function dia yang terakhir mesti memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Semua sama. Yang membezakan setiap penjana ini adalah sumber tenaga dia. Okey. Kemudian penjana yang ketiga adalah penjana nuklear. Kenapa nama dia penjana nuklear? Sebab dia menggunakan sumber tenaga bahan radioaktif. Okey, ini adalah penjana nuklear. So, mekanisme yang berlaku di sini ialah yang pertama adalah tindak balas nuklear. Apabila bahan radioaktif dibakar di sini. Okey. So, tindak balas nuklear, air dididihkan menjadi steam. Mekanisme yang kedua, apabila berlaku tindak balas nuklear, air akan dididihkan menjadi steam. Okey. So, steam tadi akan memutarkan turbin. Akhir sekali penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, dia punya perubahan tenaga daripada tenaga yang pertama, tenaga nuklear, berubah kepada tenaga haba. Tenaga haba akan berubah kepada tenaga kinetik. Kenapa kinetik? Sebab ia telah memutarkan turbin. Akhir sekali tenaga elektrik. Okey, yang keempat. Yang keempat ialah tenaga jenis penjana biogeosim. Jenis penjana biogeosim, kenapa kita panggil penjana biogeosim? Sebab ia menggunakan sumber tenaga biogeosim, iaitu kelapa sawit ataupun sekam padi. Okey. So, mekanisme yang berlaku dalam penjana biogeosim ini adalah bermula dengan metana yang dihasilkan oleh biogeosim. Biogeosim ni menghasilkan metana, gas metana. Gas metana inilah yang akan mendidihkan air menjadi steam. Okey, gas metana ni ada sumber bahan api dia lah. Dia mendidihkan air menjadi steam.
Kemudian mekanisme yang ketiga, steam tadi akan memutarkan turbin dan penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, dia punya perubahan tenaga daripada tenaga kimia, iaitu metana, berubah kepada tenaga haba, iaitu steam, dan tenaga haba berubah kepada tenaga kinetik, iaitu turbin berputar, dan akhir sekali tenaga kinetik yang memutarkan turbin tadi akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang kelima adalah bencana solar. Bencana solar, sumber tenaga ia adalah cahaya matahari. Solar adalah matahari. Okey, mekanisme yang berlaku di sini sangat simple saja, iaitu daripada sinaran matahari, okey, kepada panel suria yang menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Okey, so dia punya perubahan tenaga cahaya terus kepada tenaga elektrik. Dua saja dia punya perubahan tenaga, cahaya kepada elektrik. Okey, yang terakhir adalah jenis penjana angin. Jenis penjana angin, kenapa angin? Kerana dia menggunakan sumber tenaga angin lah. Okey, so mekanisme dia, udara bergerak atau angin. Okey, angin menggerakkan bilah. Okey, kalau bilah ni dalam penjana kita panggil turbin. Okey, bila dia dekat sini kita panggil bilah ajalah. Okey. Kemudian bilah ini akan memutarkan turbin di sini ya. Kemudian akhir sekali penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Penjana menghasilkan tenaga elektrik. So dia punya perubahan tenaga cuma daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Dua saja perubahan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okey, habis. Okey. Seterusnya kita masuk tentang arus terus dan arus ulang alik. Arus terus dan arus ulang alik. Nombor 4 Arus terus dan arus ulang alik. Okey. So, arus terus dan arus ulang alik ni adalah dibekalkan oleh dua jenis bahan sahaja. Yang pertama ialah arus terus dibekalkan oleh sel kering, manakala arus ulang alik pula dibekalkan oleh bekalan kuasa lah. Okey, kita berhenti dulu kat sini, nanti kita sambung kemudian.